Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati saudara penerbit rancangan Ustaz Mahdi Syahrudin dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk menyambung kembali perbincangan kita dalam tafsir di IKIM FM, yang mana insya-Allah kita masih lagi berada dalam tafsir surah Fussilat ayat yang ke-45 insya-Allah. Pada kali ini kita masuk pada ayat yang ke-45, yaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ Shadaqallahul Azim. Baik, itu ayat 45, yang mana maksudnya, dan sesungguhnya kata Allah, telah kami berikan kepada Musa, yaitu kitab Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu daripada Rabbmu, tentulah orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan yang membingungkan. Saudara, kalau kita lihat tentang ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat. Maknanya di sini, dalam arti kata Allah Ta'ala nak menerangkan supaya Nabi jangan rasa kecewa kerana keengkaran golongan musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan Allah telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat. Tetapi dalam keadaan yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, mereka masih lagi berlaku pertentangan mengenainya. Jadi maknanya di situ, satu perkara yang kalau kita tengok dalam peringkat awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya dengan membawa kitab Taurat, tetapi kaumnya itu tetap berselisih pendapat tentang kitab tersebut. Sebahagian daripada mereka ada yang membenarkannya, beriman, dan sebahagian daripada yang lain yang mendustakan. Maknanya perkara seumpama ini berlaku pada umat-umat terdahulu, hatta kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi SAW supaya jangan bersedih hati melihat tingkah laku orang musyrik terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW. Nabi SAW mesti ada kekuatan untuk menempuhi jalan yang pernah ditempuh oleh para Rasul Ulul Azmi, yang mana kita tahu Rasul Ulul Azmi itu 5 orang, iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Kerana Rasul Ulul Azmi ini antara Rasul yang sangat-sangat menghadapi pelbagai dugaan cabaran yang sangat-sangat besar, namun mereka tetap juga bersabar sehingga mereka mencapai kemenangan. Manakala pihak yang zalim, mereka itu menemui kekalahan, kebinasaan dan seumpamanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi mengikut tafsir dalam tafsir Asy-Sya'rawi menyatakan bahawa ayat Quran di sini menceritakan kepada Rasulullah SAW satu kisah ataupun sejepit kisah daripada kisah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu bahawa Nabi Musa merupakan rasul, antara rasul yang menghadapi dugaan yang sangat-sangat besar terhadap kaum dia,
yang mana kaumnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu menentang kitab yang diturunkan kepada mereka. Walaupun sebelum itu mereka menghadapi kekejaman daripada Firaun, tetapi apabila mereka diselamatkan, mereka tetap engkar. Jadi begitulah apa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, iaitu golongan mereka fakhtulifa fih, mereka menentang ataupun mereka berselisih tentang kitab Taurat tersebut. Maknanya bila diberikan kitab Taurat kepada mereka, selisih itu maknanya ada yang terima, ada yang tak terima, tapi kebanyakan tidak menerimanya. Dan di antara mereka itu yang mengubahnya, ada yang lupa terus tak ambil tahu langsung, ada yang menulis kitab sendiri. Dan dia kata, oh ini daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala semua. Banyak perkara-perkara dilakukan oleh golongan Nabi Musa ataupun pengikut Nabi Musa yang menunjukkan kezaliman dan keengkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nak bagi juga kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi Musa sendiri didustai dan disakiti oleh kaumnya, sebagaimana disebut dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim oleh Ibn Kathir, maka di situ satu perkara yang nak diberi satu kita kata Allah Subhanahu wa taala nak bagi kekuatan kepada Nabi, seolah-olah nak menuntut suatu kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana disebut dalam surah Al-Aqaf ayat 35, iaitu bersabarlah sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan ayat yang 45 ni juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, iaitu bagaimana walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Lalu berlaku pertentangan, makna bila kitab Taurat disampaikan kepada mereka, fakhtulifa fih, dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga satu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat ini, walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kalau bukanlah kerana satu ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketetapan di sini bermaksud satu hikmah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan hinggalah di hari akhirat. Kalau Allah Taala tidak menetapkan sedemikian, maka akan disaksikanlah bagaimana golongan-golongan yang mendustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan menghadapi satu azab, satu ketentuan, satu musibah yang sangat besar, sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana juga yang telah kita bincangkan sebelum ini, saudara, tentang kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan sebagainya, yang mana mereka itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia lagi. Mana di atas dunia lagi diturunkan azab kepada mereka, betapa peritnya seumpama kaum Nabi Nuh alaihi salam yang didatangkan banjir taufan yang sangat-sangat besar yang menenggelamkan semua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut alaihi salam yang pada hari ini kita dapat saksikan laut mati, yang mana dalam keadaan kampung mereka, bandar mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil dihujani oleh batu-batu daripada api yang menghancurkan keseluruhan mereka. Yang tinggal hanyalah kesan-kesan tinggalan laut mati yang dapat kita saksikan di Jordan pada hari ini. Maka ini menunjukkan betapa umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala binasakan sejak mereka engkar di atas dunia lagi. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi peluang yang sangat-sangat luas kepada kita, saudara. Allah Subhanahu wa taala melewatkan, maknanya pembalasan itu sampai hari kiamat. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia ego, dia sombong, dia kata tak ada apa pun, aku buat salah tak ada masalah pun, tidak ada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala pun. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman tersebut untuk memberi peluang, memberi ruang peluang kepada manusia ataupun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan taubat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka walaula kalimatu sabaqat min rabbik ila ajalin musamma, dalam surah Syura disebut begitu juga. Kalau bukanlah Allah Ta'ala menetapkan, maknanya ketentuan itu ke satu tempoh yang ditentukan oleh Allah, maknanya diletakkan atau didatangkan azab itu pada hari kiamat, menescaya laqudiya, maknanya laqudiya bainahum, sudah tentulah azab akan diturunkan dengan segera kepada mereka.
Tetapi ini sebagai satu, kita lihat satu kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan hukuman azab yang boleh dikenakan serta-merta, tapi Allah tangguhkan. Jadi saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, begitu juga yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qamar, balis sa'ah mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar, iaitu hari kiamat itu hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Maknanya di sini Allah Ta'ala tetapkan azab tak kena serta-merta terhadap apa yang malaikat lakukan. Sebaliknya azab ini ditangguh sampai hari kiamat. Tetapi Allah Ta'ala bagi amaran, balis sa'ah mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar, bahkan hari kiamat itulah hari dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang mana atas apa yang mereka lakukan di atas dunia ini. Dan was-sa'atu adha wa amar, dan azab siksa pada hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Saudara yang dirahmati Allah, dalam firman Allah dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 dalam Al-Quran, ayat yang ke-61, Allah sebut, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah Ta'ala memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. Jadi di sini juga satu dalil menyatakan bagaimana Allah Ta'ala melewatkan, memberi ruang kepada kita. Allah akan menurunkan azab kepada mereka dengan segera, sebagaimana yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ruang kepada umat ini untuk mereka itu benar-benar berfikir untuk mencari penyelesaian dan juga mencari satu jalan untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dan seterusnya kalau kita lihat dalam ayat ini juga, iaitu di hujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bagaimana golongan ini, wa innahum lafi syakkim minhu murib, iaitu dan sesungguhnya mereka kaum, yakni kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan musyrikin itu, mereka masih menaruh syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Sesungguhnya disebut dalam tafsir Al-Maraghi bahawa kaum itu, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk golongan-golongan yang musyrikin yang menentang Nabi pada ketika itu, mereka ragu terhadap Al-Quran sehingga mereka berasa gelisah dan hati mereka pula tidak tenteram. Keraguan mereka terhadap Al-Quran itu bukan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, tetapi berdasarkan dorongan hawa nafsu dan sifat sombong mereka semata-mata. Jadi di situ saudara, sebenarnya kadang-kadang kita lihat manusia ini dia mengambil mudah, dalam arti kata apabila dia tengok tidak ada azab yang dikenakan kepada mereka, sedangkan dalam masa yang sama mereka menentang Al-Quran, mereka menentang sunnah Nabi SAW, maka pada ketika itu mereka merasa selesa, tak ada masalah. Mereka anggap bahawa tidak ada masalah apa yang berlaku. Tetapi mereka tidak tahu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menangguhkan hukuman kepada mereka. Tetapi ingat bahawa hukuman di akhirat itu lebih berat. Maka di atas dunia ini sepatutnya mereka mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran untuk mencari jalan penyelesaian ataupun untuk bermuhasabah terhadap diri sendiri supaya mereka itu dapat menerima Al-Quran. Kerana rata-rata orang yang menolak Al-Quran itu, mereka menolaknya bukan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, tetapi mereka menolaknya kerana dorongan nafsu semata-mata. Macam orang pada hari ini yang kadang-kadang kita tahu kebenaran tetapi tidak mahu mengambil kebenaran itu untuk dijadikan asas dalam kehidupan kita. Maka di sini dia menolak kebenaran itu bukan kerana dia tak tahu, tetapi kerana terlalu mengikut hawa nafsu yang melampau-lampau. Macam juga saudara, kita bagi contoh, kalau orang berpuasa, ketika mana nak buka puasa, dia tahu bahawa dia nak buka puasa ni makan bukan banyak pun, tetapi oleh kerana nafsu dia pada ketika itu meronta-ronta untuk mendapatkan makanan yang sangat banyak, waktu tu dia tahu dia makan tak habis pun, tetapi dia beli juga barang yang banyak, makanan yang banyak. Akhirnya apa yang berlaku, memang sungguh dia tidak dapat menghabiskan semua makanan ketika mana dia berbuka puasa. Itu sesuatu yang dia ketahui, makna dia tahu benda itu. Macam tu juga manusia tahu kebenaran Al-Quran, dia tahu. Sebab apa? Sebab dia tahu itu adalah kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datangkan daripada Allah Ta'ala. Tetapi masalahnya dia mengikut hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Maka di situ mereka itu
tidak menerima peraturan-peraturan yang didatangkan oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulan daripada ayat 45 ni saudara, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi satu kekuatan kepada Nabi SAW untuk bersabar dengan tingkah laku golongan musyrikin, yang mana Allah Taala mengaitkan juga tentang umat-umat terdahulu seumpama apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa mendapat kitab Taurat untuk menjadi satu hidayah, satu bentuk pedoman kepada kaumnya, tetapi mereka tetap berselisih menentang kitab yang diturunkan kepada mereka. Sebahagian daripada mereka beriman dan ramai di kalangan mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS kepada mereka. Maka di situ juga Allah Ta'ala menyatakan bahawa kepada Nabi SAW, yang mana kebinasaan yang akan ditimpakan kepada mereka walaupun tidak segera, tetapi akan ditimpakan sekiranya mereka terus berada dalam keadaan keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya satu keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad ini adalah tidak dibinasakan mereka seumpama dibinasakan umat-umat yang terdahulu. Diberi tempoh, diberi tangguh sampailah kita ini, sampai nyawa, sampai ke halkum. Tetapi masalahnya golongan kufar tetap berada dalam keraguan. Golongan kufar tetap syak wasangka dengan Al-Quran, yang mana bila mana mereka berada seumpama itu, mereka tidak dapat menjadikan Quran sebagai panduan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu saudara, kalaulah orang bila mana dia mendapati ayat-ayat Quran itu menyebabkan dia sesak nafas, menyebabkan dia rasa susah hati, peraturan-peraturan Quran itu menyebabkan dia tak suka, maka itu ada something wrong, ada satu masalah dalam diri dia. Tetapi kalaulah sesuatu yang datang daripada Quran itu rasa lapang dada, rasa seronok aja, tak kiralah ayat Quran cerita tentang apa sekalipun, dia rasa bahawa itulah kebenaran, maka itulah orang yang insya-Allah dia mendapat jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saudara kita tidak termasuk dalam golongan yang menentang Al-Quran sebagaimana golongan musyrikin yang menentang Nabi dan juga menentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita sama-sama menyambung kembali perbincangan kita saudara dalam tafsir surah Fussilat. Alhamdulillah saudara, kita dah masuk kepada ayat ke-46 firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Sadaqallahul azim. Ayat 46 maksudnya barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tengok perbahasan dalam ayat ini, yang mana menyatakan kepada kita bahawa sesiapa yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini dengan melakukan apa yang diperintah dan menjauhi segala larangan Allah, maka sebenarnya dia telah beramal untuk dirinya sendiri. Kerana maksud daripada situ adalah dia akan menerima balasan yang setimpal dengan amalannya itu, serta dia akan selamat daripada neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya saudara, sesiapa
yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Maka dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita saudara, sebagaimana juga yang disebut oleh Ibn Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala bila Allah sebut man amila salihan fali nafsih, sesiapa yang melaksanakan amal saleh maka untuk dirinya. Maksudnya, kata Ibn Katsir, ialah kebaikan itu, manfaat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maknanya dia tak rugi, dia buat baik ni, maknanya dia akan mendapat kebaikan itu akan datang kepada dia. Wa man asa'a fa'alaiha, tapi siapa buat jahat juga akan merugikan dirinya sendiri. Jadi maknanya kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Kerana wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya, iaitu Allah Ta'ala tidak akan memberi satu hukuman kepada seseorang dengan begitu sahaja, tetapi Allah bagi hukuman di atas dosa yang dilakukan. Dan Allah bagi hukuman itu pula bukanlah maknanya begitu saja, melainkan setelah didatangkan hujjah, didatangkan Quran, didatangkan Rasul, didatangkan akal, didatangkan panduan. Maknanya semua perkara sudah didatangkan sebagai satu panduan kepada manusia. Tetapi bila mana manusia itu tetap engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menunjukkan betapa dia memang sengaja untuk mencari naah ataupun untuk mencari perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka dengan sebab itu saudara, sesiapa yang beramal dengan amal saleh, bagaimana amal saleh ni? Iaitu pertamanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa juga amalan saleh yang dilakukan, semuanya itu kebaikan akan didatangkan ataupun dia akan mendapat kebaikan yang sangat-sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu yang kita lihat di sini dalam ayat 46 ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kita satu hakikat yang realistik, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kepada hamba-Nya untuk beriman, sehingga kan masuk ataupun tertanam dalam jiwa-jiwa, dalam diri-diri mereka bahawa sesungguhnya apa yang mereka lakukan, contohnya orang yang beriman dia melakukan amal saleh, keimanan orang beriman itu dia tidak memberi manfaat kepada Allah Ta'ala. Itu satu perkara yang perlu diambil perhatian, sebagaimana juga yang disebut oleh Syekh Sya'rawi dan kitab Tafsir beliau. Satu perkara dia kata perlu kita ambil perhatian dan juga pengajaran. Kadang-kadang ada orang dia kata dia buat benda baik, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kononnya seolah-olah akan memberi manfaat kepada Allah. Tidak, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada manusia, dan ia tidak menambahkan apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Maha Kaya daripada segala sesuatu. Jadi orang beriman ke, orang tak beriman ke, ia tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau golongan-golongan yang melakukan keingkaran kepada Allah, kalau orang beriman tak memberi kesan kepada Allah, begitu juga golongan yang melakukan maksiat, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana keingkaran mereka itu tidak memberi kesan kepada Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dalam perkara apa sekalipun, dan Allah Ta'ala tidak berhajat sebenarnya. Dia tidak berhajat kepada ketaatan makhluk ataupun kepada golongan yang nak menentang Allah. Mana dalam keadaan Allah Ta'ala tidak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Maka dengan sebab itu sebenarnya Allah Ta'ala menetapkan satu hukum taklifi ataupun kita sebut sebagai satu tanggungjawab dalam hukum syarak ni, sebenarnya adalah kerana Allah Ta'ala menghendaki daripada hamba-Nya untuk mendapat kebaikan dan juga rahmat yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itulah ditetapkan peraturan, yang mana peraturan itu bila mana diikuti, dia akan mendatangkan kebaikan oleh orang yang melakukan. Contohnya saudara beginilah, kalau kita ambil contoh mudah dalam konteks kita pada hari ini, iaitu kalaulah seseorang itu mereka cipta sesuatu ciptaan, dia buat salah, buat kereta ke, buat baju sejuk ke, buat TV ke, maka dia akan sediakan manual untuk macam mana nak operate kereta ni, macam mana nak buat, nak jalankan, nak start macam mana, ada butang ke tak butang, tak perlu butang ke. Maka bila mana orang itu ikut peraturan, dia ikut peraturan, maka kebaikan itu akan datang kepada diri dia sendiri. Tukang buat kereta tak apalah, dia buat kereta, dia jual, dia selesai masalah lah. Maka kalau kita pandai jaga ikut panduan yang diberi
kufur, silakan kufur. Tetapi walaupun dalam kebebasan tersebut yang diberi Allah Ta'ala, Allah bagi pilih. Sebab itu salah kalau orang kata kita pilih sendiri. Orang kata kita pilih sendiri, nak buat macam mana aku ni tak beriman sebab aku ditakdirkan tak beriman. Salah. Itu tak betul. Sebab apa? Sebab sememangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pilihan kepada kita sama ada nak beriman atau tak beriman. Walaupun Allah tidak terkesan dengan apa-apapun pilihan kita. Kita beriman atau kita tak beriman tidak memberi kesan kepada Allah. Yang memberi kesan itu adalah kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Man amila salihan falinafsih. Siapa yang melakukan perkara salih, perkara kebajikan, perkara baik, falinafsih, maka ianya mendapat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dalam arti kata, dialah yang akan dapat faedah. Dia akan dapat manfaat dengan kebaikannya itu, kerana dengan kebaikan yang dilakukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan syurga kepadanya. Tetapi waman asa'a fa'alaiha. Sesiapa yang melakukan kejahatan, maka dia sendirilah yang akan menimpa ataupun dia sendiri memilih kejahatan itu untuk dirinya. Maka dengan sebab itu saudara, maka dia berhak untuk mendapat situasi yang tidak baik. Macam orang nak pilih lah, nak pilih nak masuk dalam parit lah, nak ikut jabatan lah, nak intah jalan tak pakai apa kita kata jejantas kah, atau nak pakai jejantas. Dia ada pilih. Kalau dia pilih sesuatu yang membahayakan, mungkin dia masuk dalam keadaan yang bahaya. Kalau dia pilih waktu sesuatu yang selamat, maka dia akan dapat selamat. Jadi dia berhak untuk memilih. Tetapi saudara, satu perkara yang sangat-sangat ajaib, yang pelik, manusia setelah dia mengetahui betapa hakikat kehidupan dia berdasarkan pilihan dia. Kalau dia pilih benda baik, dia akan dapat benda baik. Tapi kalau dia pilih benda jahat, dia akan dapat benda jahat. Tetapi dalam keadaan yang seumpama itu, hakikat itu diketahui oleh manusia. Mengapa manusia tetap memilih perkara-perkara yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Memilih untuk tidak salat, memilih untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, memilih untuk tidak mengeluarkan zakat, memilih untuk berjudi, memilih untuk minum arak, memilih untuk perkara-perkara yang akan merosakkan dirinya sendiri. Sedangkan saudara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memberi ingatan kepada kita tentang akibat mereka yang melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala nak supaya kita ini menjauhkan diri daripada punca-punca perkara-perkara yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam perkara-perkara yang mungkar, yang akan mendapat balasan sengsara di akhirat kelak. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala memberi satu amaran. Allah bagi amaran. Allah bagi amaran itu dengan tujuan untuk memelihara diri kita. Sebagai contoh beginilah, ada orang bagi amaran. Siapa yang membunuh, dia akan dibunuh. Siapa bunuh orang, dia akan dibunuh. Adakah orang yang bagi amaran itu dia nak orang bunuh orang? Tidak. Dia bagi amaran itu dengan tujuan orang tidak melakukan perbuatan itu, membunuh orang tak boleh. Dan maka dia sebut itulah, siapa yang melakukan jenayah membunuh, dia akan dibunuh. Jadi kata-kata dia ini menunjukkan bahawa dia tak mahu orang melakukan pembunuhan. Sebab bila mana dia orang melakukan pembunuhan, dia akan dapat balasan bunuh. Bukan bermaksud bila dia sebutnya itu dia nak orang melakukan pembunuhan, tidak. Maka dengan sebab itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang melibatkan perkara yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Dengan tujuan apa? Untuk kita selamat. Untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Itu tujuannya. Maka dengan sebab itu Allah sebut, wa ma rabbuka
warahmatullahi wabarakatuh.